Okay, video hari ini ialah tajuk masih cost overhead, tapi yang ni ialah tentang pengekosan berasaskan aktiviti ataupun kita panggil yang ni kaedah ABC, Activity Area Activity Based Costing. Okay. Yang ini ialah pengekosan. Kalau ada perkataan pengekosan, erti dia mengira kos pengeluaran. Jadi ini lagi satu kaedah mengira kos keluaran. Dan di sini dia membuat anggaran cost overhead. Kita sebelum ni kita juga sudah belajar satu kaedah membuat anggaran cost overhead dengan mengguna kadar overhead tertentu, KOP. Jadi ini lagi satu kaedah Yang KOP itu ialah satu kaedah yang tradisional, yang ini satu kaedah lebih moden. Okay? Dia juga membuat anggaran cost overhead, tetapi yang ini dia berdasarkan aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam pembuatan produk itu. That means, kalau KOP, dia membuat anggaran dengan mengguna formula belanjawan overhead yang dianggarkan over asas, bahagi dengan asas yang pilih yang lebih sesuai, yang mana lebih sesuai. Tapi dia menggunakan sesuatu asas untuk membuat anggaran. Tetapi untuk ABC ni, dia mengira anggaran cost overhead bukan berdasarkan asas, tetapi dia berdasarkan aktiviti-aktiviti yang terlibat. Bila dia nak buat sesuatu produk, demi dia akan senaraikan semua aktiviti. Bila you nak buat produk, dia senaraikan semua aktiviti, dan dari aktiviti itu dia mencarikan cost overhead yang terlibat dalam aktiviti itu. So from there dia dapat buat anggaran berapakah cost overhead dia. So supaya anda lebih faham, you nak cuba cuba fahamkan example ni, contoh ni. Contoh dia, untuk menghasilkan 1000 unit produk Q, okay, pihak syarikat telah pun mengalami from the experience daripada pengalaman yang lalu, aktiviti utama, the main activity untuk menghasilkan produk Q, aktiviti utama yang terlibat adalah, inilah aktiviti dia, from beginning until the end, bila produk itu siap. So beginning mungkin adanya aktiviti pemesanan bahan-bahan. Okay, you kena perlukan pesan bahan-bahan mentah. Jadi aktiviti ini, cost overhead yang terlibat ialah you have to pay the gaji kerani to make the pesanan, make a phone call. Okay, cost. Jadi you pay the gaji and you kena bayar cost telefon. Then bila bahan mentah itu hantar sudah sampai, you have to pay the cost angkutan, everything. So ini untuk bahan tak langsung lah. Okay cost angkutan untuk bahan tak langsung. So semua ini ialah cost overhead dia. Then aktiviti seterusnya ialah bila sudah ada bahan, you want to start process the product kan. Jadi you kena sediakan mesin. Ini aktiviti yang seterusnya. So cost overhead yang terlibat mungkin ialah you have to sewa kilang, ataupun kalau you tak ada mesin, you kena sewa the mesin. Bayaran dia is the cost overhead. Then mungkin you have to use the minyak pelincir for the machine. Then you have to, because ada mesin dekat sana, mungkin mesin itu mahal, you have to have pengawal keselamatan. Okay, the guard. So ini semua ialah cost overhead yang terlibat. Dan aktiviti seterusnya, once you sudah sediakan mesin, mungkin you kena, aktiviti seterusnya ialah penggunaan mesin itu. You have to run the machine to produce the product. Jadi bila you run the machine, mungkin you have to pay cost penyelenggaraan. Okay, you have to pay. Dalam mesin itu anda sudah beli kan, you have to pay the susut nilai mesin tu. You use the machine kan, dia susut nilai. Jadi itu ialah cost overhead. Dan juga you run the machine, you kena bayar kos air dan elektrik. Okay, so aktiviti yang seterusnya bila sudah run the machine, produk itu sudah dihasilkan, maybe you kena adanya department untuk semak the quality, penyemakkan kualiti. So bila ada
Activity ni you have to pay the cost penyemakan, you have to pay the people who check the quality. Then kalau ada peralatan, you have to pay the susut nilai peralatan. So all these are cost overhead. So last, sudah check quality everything, sudah you kena bungkus, okay, untuk sebagai barang siap nak jual. So aktiviti pembungkusan ni cost overhead yang terlibat, you have to pay the upah buruh tak langsung untuk membungkus. Mungkin you have to use all the kertas-kertas sampingan, all the kos sampingan seperti kertas, kotak, plastik, okay, to hiaskan barang siap. So semua ini ialah cost overhead. So kaedah ABC ni, pengekosan berasaskan aktiviti ini, dia membuat anggaran cost overhead melalui aktiviti. Okay, from the activity, dia senaraikan apakah cost dia. Dan macam mana nak kira, so all these are the experience dari pengalaman yang lepas, dia dapatlah information yang ni. Dan seterusnya, okay, untuk mengira cost overhead, dia sudah dapat cost overhead kan, ini semua ialah anggaran from the experience. Dan you kena tahu apakah pemancu cost. Okay, pemancu cost macam mana you nak kira cost ini. So kalau aktiviti ialah pemesanan bahan, so pemancu cost, how you going to kira seperti berat badan saya, I kira melalui kilogram. Okay, so the same lah kalau pemesanan bahan, macam mana you nak kira. Aktiviti ini kita guna bilangan pesanan. So untuk mengeluarkan 1000 unit produk Q, you kena 5 kali pesanan. Okay, dan jumlah kos untuk 5 kali pesanan tu ialah RM500. Arti dia, kadar overhead sekali pesanan per activity, because you got so many activity, right? So we look at for this activity first. Pemesanan bahan, jumlah kos 500 untuk 5 kali pesanan. So arti dia adalah RM100 setiap kali anda buat pesanan. Okay, ini kadar overhead per activity. So kita tengok aktiviti yang kedua, penyediaan mesin. So pemancu kos dia ialah berapa kali kita buat sediaan. So di sini ialah 8 kali. In order to produce the 1000 unit, 8 kali you kena sediakan mesin. Dan jumlah kos untuk 8 kali ini ialah RM10,000. So arti dia kalau ini bahagi yang ni, 10,000 bahagi 8 kali sediaan, arti dia setiap kali anda sediakan mesin, you have to pay 1250. Okay, so sama juga seterusnya untuk aktiviti penggunaan mesin, jumlah kos dia ialah RM8,000 dan RM8,000 ini you run the machine, you pay RM8,000. RM8,000 ini ialah selepas you sudah guna untuk 400 jam mesin. So arti dia 1 jam mesin, when you run the machine for 1 hour, you have to pay RM20. RM20 termasuk all this lah. Kos penyelenggaraan, susun nilai mesin, kos air, elektrik. So anggaran ialah RM20 sejam mesin. So aktiviti yang seterusnya, penyemakan kualiti for the whole product in order to produce 1000 unit, you pay RM1000. 2 kali semakan. So arti dia setiap kali semakan ialah RM500 you pay. Okay, so last for pembungkusan, you kena bungkus untuk 1000 bungkusan, use all this plastic, all that, you pay the upah. So for 1000 bungkusan, you pay RM3000. Arti dia setiap bungkusan ialah RM3. So you get the kadar overheads untuk setiap aktiviti. Once you get the kadar, very important you know the kadar, so that kadar overhead yang diperolehi ini, okay, you get all this kadar, anggaran dia, boleh diguna untuk membuat anggaran cost overhead produk yang sama. So when you ada customer order untuk produk yang sama, tetapi pada unit yang berlainan. So for this one, inilah anggaran untuk 1000 unit. So once you know the kadar anggaran ni,
So kalau ada customer order untuk 500 unit, 200 atau 2000 whatever, kita boleh guna kadar yang sama untuk mengirakan cost overhead dia. So you can see ini satu cara dia buat anggaran. So very important, you kena cari kadar overhead per activity dulu. Okay, so inilah anggaran jumlah cost overhead. So for all the activity from beginning until the end, the cost overhead anggaran yang perlu dibayar ialah 22,500. Okay, 22,500 ringgit. Inilah jumlah anggaran cost overhead untuk produce 1000 unit produk Q. So dari sini you dapati actually aktiviti kaedah ABC ni sangat complicated. Dia tak sama dengan cara yang dia sudah belajar dengan mengira KOP mengira cost overhead menggunakan kaedah KOP itu, yang itu lebih senang. Yang ni dia kena senaraikan all the activity, from the activity dia anggar the cost, then from here dia dapatkan kadar overhead per overhead, barulah dapat kira merancang, can estimate how much untuk kalau dia keluar unit yang berbeza. Okay, dia kena produk yang sama. Kalau produk yang lain, aktiviti yang lain pula. Okay, so semua ini ialah diperolehi melalui pengalaman yang lepas. We need all this to count the kadar overhead per activity. Semua ini ialah maklumat diperlu untuk mengira yang ni. So kita dapat ini, kita dapatlah kira produk yang sama pada unit yang berbeza. Okey, jadi inilah satu contoh soalan, okey, supaya anda lebih faham. Tadi kita sudah dapat cari kadar overhead per activity kan. So from the kadar overhead per activity, just like I said, you can count the product yang sama with different unit. How much the cost, anggaran cost overhead. So kirakan anggaran cost overhead untuk pengeluaran 800 unit produk Q. Produk yang sama tetapi sekarang ialah 800 unit. So how much cost overhead kalau you keluarkan 800 unit? Mengikut kaedah ABC, yang kaedah ni kaedah pengekosan berasaskan aktiviti. So untuk menjawab soalan ni, soalan biasa akan perlu bagi anda maklumat tambahan lah. Okay, maklumat tambahan. Produk Q akan melalui aktiviti yang sama. So dia mesti juga ada aktiviti pemesanan, aktiviti sediakan mesin, aktiviti gunakan mesin, aktiviti penyemakan kualiti, dan aktiviti membungkus barang, produk tu. So dia melalui aktiviti yang sama, cuma tahap aktiviti dia berbeza. Biar tadi ialah 1000 unit kan, sekarang 800 unit. Jadi tahap aktiviti dia adalah kurang sikit. Tadi ialah 5 kali pesanan, untuk 800 unit cuma 2 kali pesanan. Okay. Tadi sediaan mesin ialah 8 kali, jadi untuk 800 unit seorang bagi cuma 5 kali penyediaan mesin. Then run the machine cuma 250 jam. Semakan pun sekali sahaja, dan bungkusan ialah 800 bungkusan. So sebelum ini kan kita sudah kira kadar overhead per activity kan. Okay, so you make use of this information to help you to count the cost overhead for 800 unit product. Okay, so you pun jawablah, inilah contoh jawapan. So aktiviti utama ialah sama, aktiviti yang sama, pemesanan, all that, all same. Then kadar overhead per kadar cost overhead per activity. So you make use of the jawapan here, the kadar here, to help you to get the jumlah cost overhead for setiap activity. Okay, so cost overhead per activity ialah sekali pesan RM100. Jadi di sini 2 kali pesan kan. So you have to pay the cost overhead RM200. Jadi sekali sediakan mesin ialah 1250. Jadi kalau you guna 6 kali
Di sini 6 kali ya, bukan 5 kali. Okay? Kalau you sudah sedia 6 kali, jadi jumlah cost overhead ialah darab lah. Okay, 1250 darab 6. Jumlah cost overhead untuk sediakan mesin, you have to pay 7,500. So, aktiviti yang seterusnya run the machine ialah setiap hour you run the machine, you pay 20 ringgit. So, kalau hasilkan 800 unit, you need 250 jam machine. So, you darab lah. 1 jam 20 ringgit. Jadi, 250 jam darab, you have to pay 5,000 ringgit. Cost overhead Okay, so aktiviti seterusnya semakan kualiti sekali saja. So, sekali 500 ringgit. Pembungkusan, bungkus produk 3 ringgit setiap bungkusan. So, you kena bungkus 800 unit. Jadi, cost overhead yang perlu bayar 2,400. So, untuk menghasilkan 800 unit produk, you have to go through all this activity, and setiap activity inilah cost overhead dia. So, I jumlahkan cost overhead untuk semua activity from beginning until the end. Dan jumlah cost overhead yang kita perlu bayar untuk menghasilkan 800 unit produk ialah 15,600 ringgit. That is the jumlah cost overhead. Kalau soalan perlu kita anggarkan berapakah cost overhead untuk seunit keluaran, so you just bahagi saja. Kalau jumlah cost overhead ialah 15,600, you keluarkan 800 unit, so you bahagilah. Erti dia, 1 unit keluaran you have to pay the cost overhead is 19 ringgit 50 sen. Okay? Jadi bila kita sudah dapat cost overhead, so kalau soalan seterusnya minta kita kira cost keluaran, bolehlah. You just campur. Kalau you boleh kira cost keluaran dua cara sama ada seunit atau jumlah cost. So di sini cikgu tunjuk seunit cost keluaran seunit. So kita just campur the cost bahan mentah langsung seunit, katakan ialah 20 ringgit. Cost berlangsung seunit ialah 40 ringgit. So plus the cost overhead seunit yang you sudah kira menggunakan kaedah ABC ni ialah 19 ringgit 50 sen. So jumlah cost keluaran seunit, jumlahkan is keluarkan 1 unit produk Q, you have to pay the jumlah cost ialah 79 ringgit 50 sen. Okay. So kita bandingkan the cost overhead yang you kira melalui kaedah ABC dengan kalau I guna soalan yang sama, I kira the cost overhead menggunakan kaedah yang tradisi, iaitu kaedah KOP, kadar overhead pratentu yang you sudah belajar pada video sebelumnya. So, use the soalan yang sama, the same soalan, you count the KOP, use another kaedah, count the cost overhead. So, kalau guna kaedah KOP, formula ialah anggaran cost overhead ataupun cost overhead yang dibelanjawankan bagi dengan anggaran asas yang dipilih. So di sini anggaran cost overhead ialah, tengok jumlah anggaran cost overhead untuk ialah 20 yang dibelanjawankan. So this one as I said we get it from pengalaman. So inilah anggaran dibelanjawankan. Anggaran ialah jumlah dia 22,500. Okay, 22,500 ringgit. Ini jumlah cost overhead yang dibelanjawankan bahagi dengan asas yang sesuai. So di sini you tengok asas dia biasa KOP ialah jam mesin, jam buruh langsung. So di sini kalau ada jam mesin kita pun ambil lah. Ini. Okay, 400 jam mesin. Okay, so ini asas dia. Okay. So, you dapatlah maklumat daripada tadi, jadual tadi. So, you just letaklah anggaran cost overhead ialah 22,500. Okay, 22,500 bahagi dengan 400 jam mesin. So, dari situ saya dapat buat anggaran cost overhead per jam mesin ialah setiap jam mesin
yuran, the cost overhead is 56 ringgit 0.25 sen. Okay, kalau soalan dalam exam bolehlah guna 2 perpuluhan di belakang. Dan jangan lupa sejam mesin kena letak. So bila kita sudah dapat kadar dia, so kita dapatlah kira overhead, anggaran cost overhead dia. Kita panggil cost overhead yang diserap dalam produk. So formula dia yang sudah belajar kan, KOP darab dengan tahap aktiviti yang sebenar. So KOP ialah 56.25, we get it from here. Then tahap aktiviti yang sebenar ialah berapa jam mesin yang sebenar. So ini diberi dalam soalan ialah 250 jam mesin. So darablah. Okay, 56.25 times 250 jam mesin. So kita dapat anggaran cost overhead ialah 14063. Okay, you bandingkan, ini ialah kaedah KOP ya. You bandingkan anggaran cost overhead yang tadi you kira mengikut kaedah ABC tadi. Ini another kaedah Kaedah ni guna activity. So cost overhead ialah 15600. Berbeza sikit tak sama. Okay. Jadi ini ialah kaedah ABC, inilah anggaran cost overhead kaedah KOP. So once you get the jumlah cost overhead, you boleh kira lah cost overhead se-unit. Kalau soalan minta lah. So you ini ialah jumlah untuk 800 unit. So you bahagilah 800 unit, you dapatlah cost overhead setiap keluaran. Ialah RM17.58. So kalau soalan minta kira cost produk se-unit, so kita campurlah kos bahan mentah langsung seunit RM20. Yang ini semua akan diberi dalam soalan. Kos buruh langsung seunit RM40 plus the cost overhead anggaran KOP. Mengikut kaedah KOP ialah RM17.58. So jumlah kos ialah RM77.58. Kalau you banding dengan jumlah kos seunit mengikut kaedah ABC, nampak ada perbezaannya. So, kaedah mana yang nak dipilih oleh syarikat bergantung kepada syarikat itu. Kalau syarikat nak lebih senang, kos dia lebih murah, ialah kaedah KOP. Biar very mudah kan, you just need anggaran cost overhead, anggaran asas yang anda pilih, then you can find the anggaran cost overhead. Satu kaedah yang lebih senang, lebih mudah digunakan dan tak perlu kos yang tinggi. Kalau guna kaedah ABC, you tengok dia perlu senarai buat kajian apakah aktiviti dia. So dia memerlukan kos yang tinggi. Hanya big company can afford to use this kaedah. You need to ask people, mengupah orang untuk buat kajian or this. Dia memerlukan kos tinggi. Jadi kaedah ABC ni bukan semua syarikat boleh guna lah, hanya the big company kerana perlu kos yang tinggi. Lagipun dia susah nak praktiskan kerana bukannya senang nak senaraikan the activity. Nak kena pasti aktiviti yang terlibat memerlukan tenaga yang tinggi. You need proses untuk cari kajian, you have to find. Jadi dia susah sikit. Tetapi satu kebaikan tentang ABC ni, dia lebih tepat lah. Ini nampak dia macam modu anggaran. Dia lebih senang, jadi cost overhead yang didapat ni, anggaran dia mungkin tak begitu tepat. So this lebih tepat kerana dia buat anggaran dengan lebih terperinci melalui aktiviti dia. So this one actually mengira kos yang lebih tepat. Okay. Then kerana dia lebih terperinci, jadi dia memudahkan proses pembuatan keputusan. Okay, dia membuatkan strategi dapat diplan, dapat dirancang dengan lebih mudah, okay, lebih cepat. So ini ada kebaikan dia, ABC.